إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Dan sebaliknya orang-orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan kami, mereka itulah ahli neraka. Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau seorang nabi, melainkan apabila ia bercita-cita supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya. Maka syaitan pun melemparkan hasutan mengenai usaha rasul atau nabi itu mencapai cita-citanya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala segera menghapuskan apa yang telah diganggu oleh syaitan. Kemudian Allah Taala menetapkan ayat-ayat dengan kukuhnya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang demikian kerana Allah SWT hendak menjadikan hasutan syaitan itu sebagai satu fitnah cubaan bagi orang-orang yang ada penyakit kufur ingkar di dalam hati mereka dan yang hati mereka keras membatu, dan sesungguhnya mereka yang zalim sentiasa berada dalam pertentangan yang jauh dari kebenaran. Dan juga supaya orang yang beroleh ilmu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar dari Tuhan, lalu mereka beriman kepadanya, sehingga tunduk taat hati mereka mematuhinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Tafsirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di atas, yang maksudnya bahawa tiada seorang rasul atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diganggu dan digoda oleh syaitan. Apabila ingin berdakwah, mana ingin menyampaikan seruan Allah Ta'ala atau melakukan amal yang saleh, syaitan akan menggoda dengan mengabulkan keinginan ataupun menyisipkan kata-kata untuk menyesatkan sehingga orang yang kejam dan keras hati tergodalah dengan kata-kata syaitan itu.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan bijaksana sentiasa menghilang dan menghapuskan apa yang dihasut oleh syaitan dengan menguatkan ayat-ayatnya dan dengan wahyunya. Maka orang-orang yang berilmu akan merasai perkara yang hak dan benar yang telah diwahyukan kepada nabinya. Maka terimalah mereka, maka berimanlah mereka dan tunduk serta patuh kepada kenyataan itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Di sini Allah Ta'ala menunjukkan kuasa besar dia, pengurusan dia, iaitu dia yang memberi petunjuk bagi siapa dikehendaki. Dan dia menjadikan sendiri di sini ujian daripada makhluk yang bernama syaitan. Siapa yang jadikan? Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ujian kepada orang-orang yang beriman atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyelamatkan pun dia juga. Hakikat dia yang menyelamatkan daripada gangguan tersebut. Jadi Allah Ta'ala menayangkan kuasa besar dia sebenar di sini. Ya, dia boleh menjadikan apa yang dikehendaki. Menjadikan orang beriman terus beriman, diselamatkan daripada godaan syaitan. Dan syaitan itu sendiri pun Allah Ta'ala yang menjadikan sebagai fitnah, mana ujian kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh kerana itu menuntut kita supaya apa? Iltija, hati kita bergantung, bermohon, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmat dijadikan syaitan supaya manusia lebih kuat bergantung dengan Allah Ta'ala. Itu makna hikmat dia. Adapun syaitan sendiri pada hakikat dia tak boleh menyesatkan. Kalau dia sendiri boleh menyesatkan, dah habis orang semua disesat. Tak ada seorang yang beriman. Ya, begitu dia petunjuk. Hakikat yang memberi petunjuk ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia boleh memberi petunjuk, ya, hatta insan yang termulia Rasulullah SAW sendiri, dah habis semua orang akan beriman. Ya, sebab Rasul amat kasih kepada umat dia. Sebab Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka, sungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi man ahbabta, kau tak boleh memasukkan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Ta'ala lah yang masukkan hidayat pada orang yang ia kehendaki. Ya, ini secara hakikatnya begitu. Qala Allah Ta'ala, وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan orang-orang kafir tetap di dalam keraguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kiamat secara mengejut, atau datang kepada mereka azab hari yang tidak ada kebaikan untuk mereka. Kuasa pemerintahan pada hari kiamat tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghukum di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh ditempatkan di dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat dan kesenangan. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, maka mereka beroleh azab seksa yang menghinakan. Tafsir ayat ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang kafir, yang engkar, yang masih ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran. Sebab apa? Dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit dia? Ai syakkun. Syak. Sebab apa dia syak? Sebab dia tak kenal Tuhan dia.
Itu yang tergaba-gaba. Orang yang buta kan, jalan tergaba-gaba. Begitulah orang yang syak ni. Sesungguhnya mereka tetap di dalam keadaan sedemikian sehingga datangnya kepada mereka saat kematian ataupun azab Allah Ta'ala. Dialah yang maha hakim, maha bijaksana, berkuasa memberi keputusan kepada hamba-hambanya secara adil dan bijaksana. Maka orang yang beriman dan beramal saleh akan ditempatkan di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Allahumma ja'alna amin. Sedangkan orang-orang yang kafir membangkang, mendustakan ayat Allah dan risalah para rasulnya, akan disediakan bagi mereka azab yang menghinakan sebagai balasan mereka menolak kebenaran agama Allah. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya mereka yang membesarkan diri, takabur, sombong, dan enggan makna an ibadati, enggan daripada menyembah. Menyembah makna beribadat kepada Ta'ala. Maka Tuhan janjikan sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina-dina, sehina-hina. Allah. Dia dua sajalah, dua lain. Sama ada kanan atau kiri. Ya. Imma syakiran wa imma kafura. Ada sama ada dia beriman kepada Ta'ala ataupun dia kufur. Adapun agama macam-macam jenis itu satu sebenarnya. Al-kufar millatun wahidah. Kufur kafir ni sebenarnya satu je. Sama kafir wasani ke kafir maknanya apa jenis nama pun, orang Hindu, Kristian, apa semua tu, walhasil ada satu je. Apa satu? Dia adalah kufur. Al-kufar millatun wahidah. Maka ini ayat Allah memberikan inzar, amaran kepada orang yang takabur. Sebab tu sifat takabur ni dengan sifat kufur dia dekat sangat. Bawa kufur dia takabur. Jangan macam ni iblis tak nak sujud. Aba wastakbara. Bahkan minal kafirin. Tuan cop dia. Aba dia enggan. Wastakbara, rasa besar diri, rasa sombong, tak nak sujud kepada Adam sebagai arahan Allah. Maka Tuhan cop dia. Wa kana minal kafirin. Itu golongan daripada orang yang kufur dengan Allah SWT. Maka di sini pula innal ladzina yastakbirun. Sesungguhnya mereka yang yastakbirun, yang membesarkan diri, sombong. Habis. Bila orang sombong dia tak akan dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dosa paling besar selepas kufur ialah at-takabbur. Dosa membesarkan akan diri. Sayyidina Ali menyatakan, apa yang kamu nak besarkan diri kamu? Kamu asal daripada air yang hina. Mima'in mahin. Air yang hina. Air benih tu kalau ambil setitik nak jual ke orang 10 sen pun tak nak beli. Kejadian asal min turab, tanah. Ambil tanah seketul jual ke orang, kau nak beli. 10 sen pun tak nak beli. Itulah asal kejadian kamu. Kemudian kamu duduk dalam rahim ibu kamu. Kamu keluar dari tempat najis, keluar. Kemudian sekarang kamu dah besar. Dalam perut kamu apa ada, kata Sayyidina Ali? Najis, tai dalam perut kamu. Kamu nak besar diri apa? Kemudian kamu mati, disumbat dalam tanah jadi bangkai. Kalau 2 bulan buka kubur tak ada orang, atau kampung berbau busuk kamu. Apa besarnya kamu? Nisbah tu tak ada besar. Kecuali kamu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Bahawa martabat kamu diangkat oleh Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semula-mula kamu di sisi Ta'ala ialah orang yang lebih tinggi darajat takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم
mudkhalan yardawnah wa innallaha la'alimun halim. Zalika wa man 'aqaba bimisli ma uqiba bihi summa bughiya alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur. Dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Ta'ala, kemudian mereka terbunuh atau mati, sudah tentu Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada mereka limpahan kurnia yang baik. Dan ingatlah sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi limpah kurnianya. Sudah tentu Allah Ta'ala akan memasukkan mereka yang tersebut ke dalam tempat yang mereka sukai, ialah Al-Jannah, syurga, yang sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha penyabar. Demikianlah janji balasan Allah Ta'ala yang melimpah ruah. Dan sesiapa yang membalas kejahatan orang sama seperti yang dilakukan kepadanya, kemudian ia diinyanya lagi, demi sesungguhnya Allah akan menolongnya. Dalam pada itu ingatlah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pemaaf lagi maha pengampun. Tafsiran ayat ini, Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut yang maksudnya bahawasanya orang-orang yang meninggalkan kampung halaman, keluarga dan sanak saudaranya, berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Kemudian dalam perjalanan dia meninggal di tempat tidur atau gugur dalam medan jihad, maka Allah Ta'ala berjanji akan membalasnya dengan menempatkannya ke dalam syurga dan akan tetap diberinya rezeki sebagaimana firman-Nya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menayangkan hamba-hamba yang diberi petunjuk olehnya, diberikan kekuatan iman dan akidah, diberikan kemanisan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, satu hadiah kekuatan iman sehingga boleh meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan keperluan-keperluan hidup, kesenangan, kemewahan mereka, bersama-sama Rasulullah SAW berhijrah pada jalan Allah Ta'ala. Ya, apakah keluarga tidak penting? Penting. Apakah harta benda tidak penting? Penting. Adakah tidur rumah tangga tempat keperluan tidak penting? Penting. Tapi ada di sana benda lebih penting dari itu. Ya, itulah mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kisah mereka diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dibaca sepanjang zaman oleh pembaca-pembaca Al-Quran. Orang-orang beriman sentiasa diulang, iaitulah pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan muhajirin, orang yang sanggup berhijrah, sanggup mengorbankan apa saja demi kepentingan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang duduk berjalan betul dalam kehidupan dia, meletakkan yang di atas, yang di bawah, Dia berjalan secara betul, kakinya di bawah, kepalanya di atas. Ada banyak mereka yang berjalan kepala ke bawah, kaki ke atas, sebab mereka salah letak. Ya, sebab kita yang pertama sekali ad-daruratul khams, iaitulah ad-din. Kita pelihara agama. Lepas agama, barulah dipanggil apa? An-nafs, iaitulah nyawa manusia. Lepas nyawa yang perlu dipelihara ialah apa? An-nasab, keturunan. Lepas an-nasab, keturunan, ialah apa dia? Al-aql, itu akal manusia. Dan kelima, barulah al-mal, harta. Harta diletakkan taraf yang kelima. Ya, sebab nak menjaga pertama ad-din, agama. Sebab tu man baddala dina faqtulu. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan barang siapa tukar agama, dia murtad, ditangkap oleh kerajaan. Kerajaan kena tangkap. Ini orang murtad dibela ni pula. Bapa ni membela anak kena murtad, bapa pula kena tahan. Tapi laknatullah tu bermaharaja lela kan.
inilah negara syaitan. Ya, negara syaitan ni kan tak mendaulatkan Islam jadi syaitan dia. Itu bahaya besar. Batu letakkan pertama. Maka nak menjaga dia apa? Faqtulu, kata Rasulullah SAW. So counselling dia, beritahu dia tak nak patah balik, tak mengucap balik, nampak pedang ni kerat kepala ni. Kalau degil memang dia nak mati jawab dia. Ya, sebab benda ni bila tak diselesaikan dia menjadi virus. Kalau ramai orang nak murtad, lama-lama borang tak habis-habis lagi. Macam-macam cerita. Ni. Islam jaga tu, faqtulu. Sebab apa sampai taraf tu? Dosa-dosa lain tak sampai taraf tu. Sebab ni jenayah dengan Allah Ta'ala. Jenayah dengan Tuhan, mencabar ketuhanan Allah Ta'ala. Dia dapat petunjuk, dia turut terkejun dalam melongkang kekotoran balik. Ini adalah murka. Di dalam rumah kita, kalau marah anak, macam-macam cara kan. Kita tengking dia pun ada. Kerana rotan dia pun macam-macam. Satu peringkat lagi, over limit dah apa. Aku tak nak tengok muka kau balik sini. Kau boleh keluar daripada rumah ni. Tu habis tu. Ya. Kalau basi sikit kita halus, kau boleh mengambus. Itu maknanya peringkat over limit itu. Memang dah teruk sangat apa salah dia tu, menconteng arang di muka ibu dia dan sebagainya lah. Bapak dia kata, aku tak nak tengok muka lagi. Kau balik, keluar dari rumah ni. Begitulah Allah Ta'ala. Dosa lain ada dosa, begitu azab dia, begitu begini. Tapi dosa paling besar, murtad, keluar beragama, Tuhan tak nak tengok dia atas muka bumi ni. Pergi padam ke dia. Faqtulu, kata Rasulullah. Bunuh je orang tu. Itu maknanya, besarnya menjaga agama sampai peringkat tu. Ya, sebab mati seorang Muslim tadi, lebih besar nilai daripada musnahnya sedunia-dunia. Ya, dunia ni jahanam habis, nak banding dengan seorang Islam mati, harga orang Islam terlebih besar daripada satu dunia ni punah kena. Hari ni umat Islam dilanyak macam-macam, dibunuh saja. Ya, apa kita nak jawab di Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil sebenarnya. Umat Islam dibunuh sana sini sebab apa? Sebab orang Islam sendiri bercakap sama sendiri. Bergaduh tak kerti bersatu. Ya, Rasulullah ajar dia dua perkara besar. Iaitu apa? Wahdatul fiqh wa wahdatul amal. Penyatuan fikrah kena ada. Berfikrah dengan fikrah Islam. Kemudian beramal tindakan sama. Itulah sama-sama tunduk dan patuh menjalankan syariat Allah Ta'ala. Baru umat Islam kuat. Inilah dia bercakap. Nama Islam, pahaman macam-macam. Orientalis lah, kapitalis lah, naslis lah, iblis lah, macam-macam. Ya, naslisme, kapitalisme, iblisme, syaitan semua. Macam-macam semua dia. Ini menyebabkan murka Allah SWT. Jadi kena jaga. Pertama, ad-din. Yang kedua, iaitulah an-nafs. Nyawa manusia besar. Siapa membunuh, maka dia akan kena bunuh balas dalam Islam. Ya. Itu panjang perbahasan dalam kitab fiqh kita. Ada bunuh dengan amdin, ada bunuh syibhul amdi, ada bunuh khata' atau ada balasan-balasan dia. Yang ketiga, bahawa letakkan apa? An-nasab, keturunan. Manusia yang dia macam binatang. Dia nak tenggik tak ada. Ya, dia kena akad nikah, kena bernikah dengan baik. Sebab nasab satu keturunan, benda yang besar perlu dijaga. Kalau tidak, mereka kena dua hukum. Kalau dah berkahwin, direjam sampai mati. Kalau belum, dia rotan 100 rotan. Siapa yang kena ni? Orang yang bersalah. Siapa yang bertikai kan, kita tanya awak bersalah ke? Kalau awak hari-hari berzina, yang awak takut dengan hukum. Kalau tak, kenapa awak bising? Itu je. Nak jalankan hukum Islam, nak tanya orang bersalah, mana nak jalan? Kita nak jalan hukum pencuri, ya, kita tanya pencuri. Saya nak jalan hukum ke awak ni, awak setuju tak? Tanya pencuri, apa? Ya. Tetap aja apa yang telah Tuhan laku, tetapkan, jalankan. Dan saya ada pertolongan Allah Ta'ala. Itu mana hak? Maknanya berzina. Lepas tu, yang keempat, al-aqlu. Akal. Akal ni semua kemuliaan. Siapa yang minum arak, dia rotan 40 rotan. Zaman Sayyidina Umar, dia balun 80. Dan tanya kenapa sampai 80? 40 had, 40 lagi takzir, campur dia tu. Ambil 80. Orang beri akal elok, kau pergi hapuskan akal. Kedarah harap apa. Itu sebab Islam dia suci, dia bersih. Suci akidahnya, suci dia punya apa? Maknanya harga dirinya, suci pemikirannya, suci nasabnya, semua suci. Dan pemikiran pun suci, tak boleh dibenarkan minum arak. Dan kelima, barulah harta. Siapa mencuri, dia kerat tangan. Dan, ya, dia susunan dia begitu. Ini dia pergi susun, dia jaga harta dulu. Ya, agama ke mana pergi, dia tak bercara. Ya, manusia membunuh-bunuh pun, dunia tak bercara. Kalau kena dia lah, kena Islam, dia biar. Dia tak bercara. Ya, manusia merosakkan akal, itu cerita lah. Dengan barang diminum, barang disedut, macam-macam begini. Ya, itu maknanya. Jadi kalau ikut Islam, cantik. Semua ada bersih. Al-Islamun nazif, fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ada agama yang bersih.
hendaklah kamu melakukan pembersihan, sebab tidak akan dibenar ke syurga melainkan orang yang bersih. Tadi cantik, 5 tu pembersihan. Bersih akidahnya, bersih sikap jiwa manusia tidak ganas, bersih maknanya nasab mereka tidak ada percampuran sebagaimana haiwan, dan bersih pemikiran dia. Dan akhirnya bersih hartanya. Tidak ada penipuan dalam mengambil harta kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Tuhan takkan taraf manusia, begitu keadaan dia. Sebab wajib dijaga agama letak di pertama sekali. Sehingga diberikan sini keutamaan yang disebut orang yang dibunuh atau mati dalam medan perjuangan adalah mati dia amat berharga di sisi Allah. Sebab tidak akan sekali orang yang dibunuh dan membunuh. Kalau kita berperang dengan kafir harbi, kita bunuh dia, maka orang yang membunuh itu jaminan syurga daripada Ta'ala. Sebab apa? Qatil wal maqtul. Pembunuh dan dibunuh tempat di syurga di akhirat tidak sekali, kata Rasulullah SAW. Bermakna orang kita bunuh orang kafir tempat di mana? Neraka. Maka yang bunuh tidak sekali tempat di syurga. Pembunuh jaminan syurga, terbunuh syahid pun jaminan syurga. Makna tidak ada rugi orang yang berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Dia mati, dia dapat kelebihan, dia membunuh dapat kelebihan, dia balik dapat ghanimah pun dapat kelebihan. Dengan syarat semua itu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu maknanya ganjaran besar. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, jangan kita menyangka bahawasanya orang mati itu mati sebenarnya. Tak, dia duduk dalam kehidupan yang lebih hebat daripada kita. Ya, iaitulah inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki yang begitu hebat. Rezeki alam dia. Rezeki alam, ya, makna rahim ibu, cara dia. Rezeki dalam alamil mulki, alam sekarang, cara dia. Rezeki alamil barzah, alamil akhirah, cara dia. Ya, lebih hebat. Kalau kita kata dunia lebih hebat daripada ibu, di sana rezeki lebih hebat daripada sini. Dan kehidupan sana ini sebenar. Nabi mengatakan la al-aish illa al-aishul akhirah. Tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di akhirat. Itu jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala ta'ala zalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir. Akan datang akan menceritakan, ya, pengolahan kebesaran Allah dan mengolah kejadian sekalian alam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lapan tujuh satu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimallahu taala, kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Samurah. Dia berkata, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Maka Sayyidina Umar memecatnya dan menggantikan untuk mereka, dan terus sampai kepada lafaz Umar mengutus beberapa orang atau seorang bersamanya ke kota Kufah. Dia tidak melewati satu masjid pun kecuali bertanya tentangnya, tetapi mereka justru memujinya hingga si utusan datang ke masjid kabilah Bani Abbas. Salah seorang dari mereka bernama Usamah bin Qatadah, bergelar Abu Sa'dah. Dia berdiri dan mengatakan, jika engkau bertanya kepada kami, maka ketahuilah bahawa Sa'ad tidak mahu ikut berperang. Kata Sa'ad tidak mahu ikut berperang, tidak membagikan dengan rata, dan tidak memutuskan perkara secara adil. Ini ada komen. Yang lain semua puji. Kemudian Sa'ad mengatakan, demi Allah, aku akan mendoakanmu dengan 3 perkara. Ya Allah, apabila hamba-Mu ini pendusta dan berdiri kerana riak dan hanya ingin terkenal, maka panjangkanlah usianya, lamakanlah kemiskinannya, dan hadapkanlah dia kepada banyak cubaan.
lama berselang, setelah itu dia mengatakan, aku adalah orang tua yang banyak cubaan. Aku terkena doa Sa'ad. Sebab apa? Dia membuat fitnah. Sebab Sa'ad, Nabi Waqqas semua hebat-hebat. Sebab Nabi kata, ashabi kulluhum udul. Sahabatku semuanya adil berlaku. Ashabi kan nujum. Bi'ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit. Yang mana kamu ambil, dan saya kamu dapat petunjuk hidayat Allah Ta'ala. Kemudian Abdul Malik bin Umar, si perawi daripada Jabir bin Samurah mengatakan, aku melihatnya lama, setelah itu kedua kelopak matanya telah menutup matanya. Dia merasai. Kerana lanjut usianya, dia sering kali menghampiri gadis-gadis remaja dan menggoda mereka. Satu bangka pun tak perasan lagi. Orang panggil jalan dah bongkok, nak masuk dangdut lagi kan. Nak tergolek lah. Ini kehinaan. Seorang tu membuat fitnah. Dan dia kena doa sahabat. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini syahid kita pada tajuk itu. Boleh mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan kezaliman. Jadi saat doa. Kalau betul je ni, kau terimalah. Kan? Kena. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Urwah bin Zubair bahawa Sa'id bin Zaid radhiyallahu an diadukan oleh Urwah binti Aus atau Uwais kepada Marwan bin Hakam. Wanita tersebut menuduhnya telah mengambil sepetak tanahnya. Wah, sepetak ni. Sa'id radhiyallahu an mengatakan, apakah aku mengambil petak tanahnya setelah aku mendengar dari Rasulullah SAW? Ya, maknanya apa? Takkan kita nak ambil, kita dah dengar amaran daripada Nabi SAW. Berhubung perkara itu. Marwan bertanya, apa yang engkau dengar? Dia menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man akhaza shibran minal ardi zulman, tuwiqahu ila sabi aradin. Siapa yang mengambil sejengkal saja tanah yang secara zalim, maka tanah itu akan digantung di lehernya sampai sebanyak 7 lapis bumi. Itu akan dia lipat besok, 7 lapis bumi dia kena tanggung. Besarnya maknanya. Ini sejengkal. Kalau berpuluh-puluh hektar, beli 70 mesin, jual RM15, RM20. Macam? Dia akal dengan orang kampung macam-macam. Dia ambil dengan murah, lepas tu dia jual dengan mahal, berlipat-lipat ganda untung. Siapa yang menipu dia sanggup lah besok. Kan? Tak payah sangat. Faqdi ma'an taqadin. Ya, kamu hukumlah lagi, kamu yang berhukum, kamu ada kuasa kan. Besok kita jumpa sekali di mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Maka Marwan mengatakan, aku tidak akan meminta bukti-bukti lagi setelah ini. Ya. Setelah itu Sa'id berdoa, ya Allah, apabila memang wanita ini berdusta, maka butakanlah matanya. Allah. Sebab dia buta daripada hadis Nabi SAW. Dia buta daripada ayat-ayat Allah, kau butakanlah mata. Dan matikan dia di tanahnya. Ya. Setelah itu wanita itu tadi tidak meninggal dunia sampai kedua matanya buta. Ketika dia berjalan ke tanahnya, dia terjatuh di dalam sebuah lubang dan mati dalam lubang. Kami terus. Ya, difitnah para sahabat tentang ni. Sahabat kan. Kalau wali-wali, sahabat semua wali. Tiap-tiap rasul adalah nabi. Begitu juga tiap-tiap sahabat adalah wali. Maka dalam hadis lain Nabi kata, man azan waliyan faqad azantu biharb. Siapa yang menyakiti waliku, aku izinkan perang. Maknanya apa? Besar kita mengkhianati, memfitnah para aulia ila ta'ala. Ini kan sekadar aulia, sahabat lagi kan. Orang yang hebat. Pada kita Tajul Urus, ada dia buat beberapa komen.
Kenapa dia kata para sahabat tak berapa nampak, macam tak berapa nampak karamat-karamat dia? Maka dia jawab dua jawapan. Yang pertama, bahawasanya dia duduk dalam keadaan sinaran nur yang lebih tinggi. Iaitulah matahari ada, maka kita pasang pelita tak nampak. Matahari dah ada. Maknanya Rasulullah SAW lebih terang. Satu. Yang kedua, kita terang ini pada wali nampak karamat sebab dah tak ada. Ya, Rasulullah dah tak ada, sahabat dah tak ada, tabi'in dah tak ada, tinggal ujung-ujung. Dia punya cahaya nampak terang lah. Wali-wali kendian. Itu pun dah hebat. Yang kedua, karamat para sahabat hari-hari mereka melihat wajah Rasulullah SAW. Itu dia punya hebat, kan? Itu kehebatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab tu bila doakan habis tadi. Allah. Kemudian berlepas diri dari ahli bid'ah dan pelaku maksiat. Berkata Al-Imam An-Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Burdah Ibnu Abi Musa. Dia berkata, Abu Musa menderita sakit parah. Dia tidak sedarkan diri. Allah. Dan kepalanya berada di pangkuan wanita dari keluarganya. Wanita tersebut menjerit, namun Abu Musa tidak sanggup menjawabnya. Setelah sedar, Abu Musa berkata, ana bari'um mimman bari'an minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqah wasyaqqah. Aku berlepas diri, mana aku tak ada kena-mengena, dia kata. Putus daripada orang yang Rasulullah SAW berlepas diri daripadanya. Rasulullah SAW berlepas diri daripada perempuan yang menjerit, mencukur rambutnya, rambut dicukur di botak dan mengoyakkan akan baju. Ya, menjerit ketika musibah, ketika kematian, kan dia menjerit, koyak-koyakkan baju. Kemudian ada nauh, rintihan yang muka-mukaan melaung. Wah jabalah, kata, wahai gunung bukitku, mana wahai tempat aku bersandar. Dah lupa ke Tuhan pula dah. Ini ucapan-ucapan bahaya. Sebab tu Nabi berlepas, aku pun berlepas, tak ada kena mengani kau pergi menjerit apa. Kemudian kata Asy-Syaliqah adalah perempuan yang menjerit histeria ketika ditimpa musibah. Sedangkan kata Al-Haliqah itu adalah perempuan yang mencukur rambutnya ketika ditimpa musibah. Ada musibah, botak kepala. Dia yang botak kepala perempuan macam ni, kan? Tok Ci. Tok Ci. Kalau pergi Thailand, Sami itu kan, yang lelaki panggil Tok Cha, yang perempuan panggil Tok Ci. Yang perempuan tu dia pakai, yang betina tu pakai warna putih, yang jantan tu pakai warna kuning, kan? Pakai macam kain ihram. Tok Guru saya kata kalau dia masuk Islam macam ni tu, cepat jadi wali. Kan? Tengok dia tinggal dunia habis tu, kan? Ya. Ni sayang, dunia pun tak dapat, akhirat melepas. Kalau dia mati dalam keadaan itulah, tak bertobat. Ini betul, Allah. Ini baru 2-0. 2-2-0. Jadi maknanya kita apa? Jangan ada keadaan yang sedemikian, iaitu merobek kain, mengkoyak lah, kata-kata keluhan lah, kan? Jangan ada. Senyap saja. Sebab man arafallah kalla lisanu. Siapa yang benar kenal Tuhan, kenal Ta'ala, kalla lisanu, keluh lidah dia. Apa makna keluh lidah? No comment. Tak ada apa. Terima aja. Alhamdulillah. Ala kulli halin. Semua kelakuan, alhamdulillah. Dan satu lagi kata Imam An-Nawawi radhiyallahu an, diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Yahya Ibnu Ya'mur. Dia mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hai Abu Abdurrahman, hai Aba Abdurrahman. Dia kalau kita dia munadah mudhaf, dia kena baca nasab, Abah. Dia Aba Abu itu.
Kalau kita baca tadi, aku berkata kepada apa? Tahu dia kata ibnu, kena baca ibni. Kepada tu Arab dia panggil ila. Bila ila, depan dia kena majrur bagi bawah. Ila abi. Kalau duduk maha nasab, aba. Ya, kalau duduk maha rafa' dia panggil abu. Qala abu. Kalau ya aba, tu kaedah dia. Tu kaedah nahwu lah. Ini kepada tu tongging huruf jar dia. Baca pula abu. Kepada abi kena baca itu. Kalau ya, hai, kata ya aba. Ya aba Abdurrahman. Sesungguhnya telah muncul di hadapan kita orang-orang yang membaca Quran, menyangka bahawa tidak ada takdir, bahawa segala sesuatu berjalan dengan sendirinya. Ini banyak. Baca Quran. Itu kenalan bagi siapa tu? Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Dipanggil Ibnu Umar. Anak kepada Sayyidina Umar. Radhiyallahu anhu. Umar. Sebab nama dia Abdullah. Dia orang Arab. Kalau nama Abdullah, dia akan Ibnu. Ibnu Umar, mana Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas, mana Abdullah bin Abbas. Ya? Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Lagi Ibnu apa lagi? Ikutlah Ibnu Abi Hatim. Dia kan nama Abdullah, kita letak Ibnu. Ya? Lakak digelaran sebelah Abu Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman. Sebab anak lelaki sulung dia namanya Abdurrahman. Dia kata apa? Sungguhnya telah muncul di hadapan kita zaman dia ni kan. Orang-orang yang membaca Quran, baca Quran dan menyangka bahawa tidak ada takdir dan bahawa segala sesuatu berjalan dengan sendiri. Maknanya orang baca Quran tapi dia telah apa? Wasak akidahnya. Ya, seolah-olah benda ni tak ada takdir. Kalau dia faham takdir Tuhan, kenapa dia pergi menangis? Kenapa dia pergi meraung? Itu takdir Tuhan. Kita meraung seolah nak lawan Tuhan. Seolah-olah kenapa engkau mati ke dia, ya Allah? Projek aku tak habis lagi. Kau nak jadi Tuhan ke? Mana Tuhan memutuskan, itulah yang berlaku. Masya Allah kan, wa malam masya'lam. Apa yang Tuhan kena, itu saja berlaku. Jadi maknanya, baca Quran, tapi tak faham dengan takdir Allah Ta'ala. Patut dia kena diam, reda dengan apa yang telah ditetapkan. Parda bima qasamal maliku fa innama qasamal ma'in syatabainuna. Bainuna qasamuha. Redalah apa yang telah ditaksimkan oleh Tuhan. Tuhan dah bagikan. Dia pembaik, yang terbaik membagikan, ada hikmah dia. Habis, bila disebutkan begitu, ada orang baca Quran, tapi tidak beriman dengan takdir. Ya? Dia menjawab, jika engkau bertemu mereka, beritahu kepada mereka bahawa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri daripada aku. Tabang, jauh-jauh. Gitu. Kalau ada orang macam ni, cakap dia, aku tak ada kena dengan dia. Dunia akhirat, dia jauh daripada aku pun jauh daripada dia. Itu makna bahayanya mereka yang tidak bersandar kepada takdir Allah SWT, tidak beriman kepada takdir, seolah-olah ada pula dia boleh menentukan nasib dia sendiri. Ini jaga ni. Ya? Sebab sekarang banyak istilah ni gunakan ni. Kita mesti ada keyakinan diri. Nak dekat sama tu kan? Nak dekat sama tu. Ya, kita mesti ada keyakinan diri. Yakin dengan diri kita ke yakin dengan Tuhan? Akidah ni membina pembinaan berpegang keyakinan dengan Allah Ta'ala. Ni kau yakin dengan, sedangkan Rasulullah SAW sendiri minta doa. Wala takirni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan serahkan diri aku pada aku. Walaupun sekelip mata. Rasulullah SAW minta sendiri. Tunjukkan bahawasanya kita kena bina dan jaga akidah bahawa semua berlaku tidak akan berlaku melainkan dengan penentuan tasis iradat Allah Ta'ala di azal lagi dah siap. Kemudian semakal zikir ketika memulakan mencegah kemungkaran. Semua ada diajar oleh Rasulullah SAW. Wallah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa nana Muhammad. Inna khaira kullahu bi'ri anta minhu. Subhanallah.